Kalau apa-apa bahagian website you buat tadi pun, draft you buat you buat site tu, semua kat TP ni memang you akan nampak store. Okay, so kalau you nampak store ni, you just klik dekat bahagian store ni. Okay, lepas kejap lagi sekali saya buat klik bahagian store, klik dekat get started, dan secara automatik dia akan terus create satu store untuk anda. Dia akan buat satu store untuk anda. Okay. Store ni dia terus letak template lah, produk. Dia memang ada template produk, dia akan terus taruh kat dalam ni. Okay. Dia tak salah saya, dia dalam 428, 8 kali 3 dan 24 lah. 24 produk dalam ni dia terus. Tak pun dia tak ada satu baris siap. Okay. So, ada 16, ada 20 lah. 20 produk semua dalam ni. Dia letak secara automatik. Okay, so bila dia create store, dia jadi macam ni. Okay. Contohnya, okay, kita just ni balik contohnya macam case macam Diana ni. Saya dah buat ni, lepas tu tiba, okay, saya dah buat store ni, lepas tu saya kata macam dia kata cikgu store ni saya nak delete, cikgu dah taruh, dah buat ni, ataupun you dah buat store tapi you rasa macam store ni tak sesuai, you nak scrap, you nak start from scratch balik. Okay, you klik dekat setting. Okay, you pergi dekat bahagian setting, you pergi kat bahagian advance. Okay, you delete store. Jangan delete site delete site means dia delete site ni lah. Delete store saja. Okay, then you delete store. Tapi dia akan simpan store punya, apa yang you dah buat dalam store tu disimpan tau. Actually, setting semua you dah buat dah. Kalau you delete, hanya je store tu dah tak visible. So nanti Diana, after this, you boleh delete store je. Okay, lepas tu you create balik lah store tu. Okay, kita buka kat sini balik. Okay, pada siapa-siapa yang baru join ataupun tadi tak dapat follow ke, dia boleh klik kat sini store. Follow kelas lah, bukan follow pergi mana-mana. Cerita pasal follow, saya teringat kawan saya dulu pernah cerita dia mengajar dekat mana, dekat negara, bukan negara Malaysia lah, negara lain lah, negara luar daripada Malaysia so dia ajar-ajar, lepas tu dia cakap dengan budak student dia, so are you following me? Lepas tu anak budak student pun angkat tangan, where are you going sir? Terus tanya where are you going? Dia tanya are you following me? Terus where are you going sir? So tak ada saya tak boleh follow, tanyalah semua orang kat sini. Saya rasa insyaAllah semua boleh faham lah okay, pergi get started balik Cakap are you following me, soalan-soalan macam tu sebenarnya dah lama orang tak tanya. Macam bila kita pergi kedai lah, bila kita pergi kedai kalau dulu-dulu ingat lagi, especially yang siapa dulu dalam sistem British education kan, kalau you bayar, you dapat change, dapat duit baki kan, dia tanya, so how do you like your change? So soalan dia, how do you like your change tu macam you nak dalam bentuk wang kertas ke, wang shilling kan. So some people kalau dulu ada buat joke juga, kalau tak faham, how do you like your change? Oh, I like my change very much, can you please give it to me kan. Benda macam tu ni joke-joke orang dulu lah. Okay, kita pergi ke sini. So bila dia buat store, dia akan terus cakap online store. Okay, kita pergi tengok dekat review. So bila kita klik dekat sini, kita nampak tak store dah ada. Sebelum ni bila kita delete store, store ni tak ada dalam link ni So bila kita dah buat, store ni dah ada So sebelum ni bila kalau kita tak buat store dekat bahagian menu ni, dia tak ada. So bila kita klik store, store ni dah ada kat bahagian situ Okay, kita back to editor. Semua dah tahu kan macam mana kalau website ni. One thing saya nampak dia salah satu kelebihan dia, satu lagi dia boleh bagi preview terus kalau you gunakan contoh template ataupun you guna phone. So sama juga dengan store, kalau you klik dekat store, ni store you lah rupa dia tunjuk macam mana rupa store tu. Kalau tengok dekat mobile phone, kalau tengok dekat laptop, macam ni pula rupa store dia. Okay. Antara benda pertama kita tengok dalam store ni, okay, products. Kita pergi kat produk dulu Contoh sekarang ni dalam ni ada, dalam tadi siapa? 8, 16, 16, 20 produk. Okay. So ini semua adalah produk-produk yang dia dah letak preset. Siapa-siapa yang, walaupun kamu bisnes model lain lah. I follow you cikgu ni. Okay, thank you. Very easy. Okay. Dalam ni ada 20 produk.
kamu meniaga apa-apa pun, dia akan bagi barang-barang ni Jangan kata, cikgu saya meniaga camping set je tu. Kenapa dia bagi saya jam? Tak ada, ni preset saja. Lepas tu kamu pergi tukar produk lain. Okay, saya punya style bila saya buat, okay, saya punya advice bila sometimes ada certain preset ni, saya suka just you start back from scratch. Okay, ada orang dia suka bila ada produk ni, tapi kadang sometimes bila dia nampak 20, overwhelming saya hope kalau developer in future dia boleh bagi dalam 8 pun cukup lah. Bila ada sampai 20 ni quite overwhelming lah, 20 items Okay, so sekarang ni kita, okay, kalau kita nak buat, kita nak manage dulu saya tunjuk nak manage produk-produk ni semua. Kita klik kat manage ni. Okay. All products. Okay. Then basically sorry ini manage kategori. Senang, pergi kat sini. Pergi klik kat all products. Sorry. Pergi sekali kalau kita nak buang semua produk ni, kita klik kat all products. Okay. So nampak ni semua nama dia. All product, sample product, all product. Nama dia sama je. Produk yang sama. Okay, so apa kita nak buat? Okay, contohlah kita jangan buang semua dulu. Kita buang dalam, kita simpan 4 je dulu Kita simpan 4. So untuk mudah kita nak follow kelas ni, kita simpan 4 di dalam ni. So untuk awak tengok saya delete yang ni dulu. Banyaknya, kejap. Ada lagi, saya tinggal punya. Oh, sebab dia show 10 je. Delete dulu. Kita tinggal 4 dulu Saya buang 4 dulu. Buang 4, tinggalkan 4 saja dulu. Okay, done. Kita update. Dia boleh update lagi. Dia ambil masa nak update. Okay, kejap. Ya. Keluar dulu balik. Kita keluar dulu balik Klik balik edit. Okay, ambil masa sikit dia loading Ini memang masa. Okay, pergi kat bahagian store balik. Okay, so sekarang kita nampak produk ni Nampak produk. Klik dekat store ni. Okay, apa-apa setting dalam store, kena klik kat bahagian store. Bukan dekat sini, ni semua tak ada dah. Ni tak boleh buat apa-apa Ini hanya kita bayangkan macam viewers as viewer untuk visitor. Okay, so apa-apa dalam semua kita nak ubah, kita kena klik kat bahagian store. Klik kat bahagian store dulu. Okay, kita pergi produk Tadi kita cerita pasal produk dulu So sekarang ni kita ada 4 produk je. Okay, so kita ambil salah satu produk dulu. Kita klik dulu Bayangkanlah ni produk kita nak jual So okay, ni dia tunjuk produk ni description. Sebab contohnya kalau kita pergi dekat website, kita klik produk ni kalau kita pergi ke website ni, review. Kita kena pergi kat publish juga. Tapi saya tak nak publish dia. Nanti takut slow pula kelas. Tak apalah. Kita pergi kat produk. Kita klik kat produk ni untuk kita tengok macam mana Ni nama produk. So contoh saya letak ni apa? Leather bag Leather bag. RM15 nipu lah Leather bag. Taklah harga bangsawan $150 Okey. Ni saya tunjuk commenting nama produk, harga produk. Kalau produk ni on sale, kita boleh tak ada harga on sale. Buat masa ni kita biar ada dulu. Kalau produk ni masih ada stok, kita tak ada visible. Kalau produk ni tak ada,
Tapi produk ni akan stok akan sampai, contoh produk dah habis stok tapi kita tahu produk ni akan jual lagi. Okay, kita boleh letak dia hidden. So kita tak adalah orang nampak produk tapi produk dah habis stok. Okay, some people dia tak suka letak produk yang dah habis stok dekat dalam on-site dia tak nak nampak bila orang tengok. Especially kalau produk yang dah habis stok lagi banyak daripada produk yang ada stok. Nanti orang tengok macam tak ada. Tapi some people dia suka letak, kenapa dia nak tahu? Dia nak orang tahu yang dia jual barang tu. So there's pro and con. Dia punya pro dia, orang masuk kata, oh dia ada jual barang. Tapi problem dia kalau orang tu kerap pergi website dia, contoh kita tahu produk tu mungkin takkan ada stok dalam masa lama, 2 minggu, 3 minggu. Jadi nanti orang kata macam, tiap hari aku buka website dia tapi produk tak ada stok. Dia buat apa? You jual. Kan? So akan jadi masalah-masalah macam itulah. So tapi kalau you pandai berkomunikasi dengan customer, you boleh buat macam contoh you kata okay produk ni dah akan berisi stok, sila tinggalkan email anda dan kami akan hubungi anda bila stok sudah sampai. Contohnya macam tu. So itu kelebihan bila you pandai berkomunikasi. So contohnya kita bayangkan produk ni ada. Okay, stock control. Ni kelebihan dia satu lagi. Kita boleh buat dia macam ada stock control. Bukan macam ada, memang ada stock control. So contohnya produk ni ada, kita ada bawa masuk 50. So setiap orang beli melalui website ni, dia akan tolak. So contoh kalau kita ada channel lain kita jual, contoh selain daripada website kita jual juga kepada dalam Shopee atau kita jual produk kita dalam Lazada ke apa, kita ada store dalam tu, kita kena buat manually update stock dekat sini. So sebab kenapa kita tak nak orang nanti pergi beli, ramai customer beli kat Shopee atau platform-platform lain, okay, beli ke platform-platform lain, tiba-tiba orang nak masuk yang platform pula, dia kata nak beli, tak ada. Sebab stok, dia tu bukan tak ada. Dia beli, dia tengok stok ada. Dah order lah tu kita baru perasan, alamak, orang order tapi barang ni semua dah habis stok. Kan? And leceh lah sebab orang dah bayar, orang dah buat payment semua lah tu, nak kena call, nak buat transaction, transfer balik duit kat customer ataupun nak buat explanation kat customer, leceh. So kalau you jenis you nampak produk you bergerak dengan cepat, please make sure you always update your punya stock status. Okay. Ini pula description produk. Okay, sedikit cerita. Nampak tak perkataan ni? Lorem ipsum. Lorem ipsum ni sebenarnya kelebihan dia salah satu, bila contoh you buat website, sometimes you nak fokus bukan kepada kita panggil dia punya copywriting dia, tulisan dia. Kita nak fokus kepada design saja. So bila kita nak fokus kepada design saja, kita guna satu benda ni kita panggil lorem ipsum. Lorem ipsum ni sebenarnya dah lama dah, berkurun-kurun orang dah buat, zaman publishing dulu, zaman-zaman orang buat even paper pun, paper ni publishing pun orang dah buat lorem ipsum. Kenapa? Orang nak fokus pada design. So kalau you nak ambil contoh ayat-ayat lorem ipsum ni, just type lorem ipsum. Ni nama dia. Lorem. Ni ramai memang designer ramai pakai advertising ke apa ke, design katalog ke apa, ni lorem ipsum. So you boleh buat, you just generate apa-apa lorem ipsum. It's just a dummy word. It's just a dummy word that have no meaning at all. Because why? Dia nak you fokus kepada design. Sebab sometimes, okay, cabaran salah satu bila you design website ni, especially kalau you bukan pemilik tunggal tau, especially kalau you ada partner lain. So cabaran dia satu, you nak tunjuk kat orang lah tu. Saya punya cabaran dulu bila saya buat kerja design pun sama. Bila saya present dekat klien tengok, kenapa words tu macam, saya kata no, I don't want you to comment on the word, I want you to comment on the design, because the word bukan daripada saya. Words tu datang daripada contoh you punya marketing department ke apa. Okay, the words you boleh bagi komen kat ni. I want to focus on the design. Contoh words tu font dia macam mana. Jangan focus on the grammar. Okay, so benda tu sangat penting. So ada some people, especially kalau you jumpa, you kena ada orang yang dia macam dia memang particular tentang grammar. So dia akan tengok benda tu, dia kata, oh kenapa grammar ni salah, no, kita tak nak, kita nak orang fokus pada design ni. Okay, balik kepada store. Kita share link dia, lorem ipsum nama dia. Okay, so bila dia buat macam ni, description semua, stock control, okay. Bahagian ni pula, SKU. Ni bukan SK kosmetik ni, bukan barang SK ni. SKU ni biasa siapa yang buat kerja ada simpan stok, dia tahulah apa SKU ni. Okay, so usually ada number lah untuk ni, tapi number ni doesn't mean kalau you contoh je tu you nak taruh pun boleh. Okay,
Okey, produk kategori. Tadi kita tak buat produk kategori. So, bila kita dapat dia tak visible kat sini. Okey, kalau produk ni require shipping. Okey, dan you letaklah berapa kg. How you want to base on weight, on orang kata produk size, dimension. So, contoh saya katalah produk ni mungkin dalam handbag. Bag tu berat tu 2 kg lah. Save. Dia tak update kat sini tau. Tapi nampak sini. 50 stock. Okay, ni dah 150. Tapi ni masih 15 Yang ni kita kena buat macam tadi. Kita kena keluar atau kita buka balik untuk refresh ke. Tak apa. Kita abaikan bahagian sini. Kita nak bahagian sini. Nampak ada 150. Ada 50 stock. Okay. Balik tadi Manage. Okay, ni produk kategori. Ni yang tadi kita buat tu kan. Alamak. Okay. Manage, balik. Okay, kategori. Saya buat satu kategori. Nama kategori ni saya kata bag. Okay. Nak masukkan produk pun boleh. Select produk dulu. Okay, nampak tak? Ni kalau kita nak tengok, kita kata, oh, produk baik ni ada satu produk. Okay, kalau kita nak kategorikan dia. So, setiap produk ni kita boleh bagi dia kategori. So, contoh kita pergi kat sini, kita nampak tak kategori dia bawah bag. Okay. Kalau kita letak dia bawah produk, dia tak pergi bawah bag. Kita kena letak dia contoh bawah satu kategori. Kalau ada orang kata dia tak ada kategori, produk dia tak banyak, tu pun lambat dah lah. Kalau nak buat macam tu pun boleh je. Hanya saya suka, kalau boleh you categorizekan produk you. Sekarang ni tak banyak. Sekali tiba-tiba datang stok makin lama makin banyak. Jadi nanti lama-lama kerja pun makin lama makin banyak. So kita mudahkan kerja kita daripada awal. Okay, kita save dulu. Same thing with this product also. Benda sama. Klik kalau untuk edit. Okay. Macam mana kalau kita kata kita nak tambah produk? Okay, kita klik dekat bahagian add. Kita letakkan nama produk kat sini. Sama juga macam tadi kita nampak tadi kan. Harga dia. Jika dia ada sale, product visibility. Visible jangan hidden Produk jual tapi hidden. Boleh juga. Okay, nak buat stock pun boleh. Okay, letak apa yang dia punya ni. Boleh. Kita letak satu dulu Kita kata apa nak taruh Tak, website ni. Tengoklah produk SK2 lah. Jual SK2 Kayu ada ni. Kena jual ni SK2 ni. Mahal ni SK2 ni. SK. Okay. Apa harga dia SK2 ni? Oh, tu dia. Ni kalau balik tiba anak buat main Mak, habis penuh satu botol habis kan. Terduduk mak tengok. Aduh, habis aku punya lotion. Ada sapu satu muka dia budak-budak dia main ni. 275 kita ambil ni. Contoh 275. Siapa pernah kalau ada anak-anak main barang makeup dia balik tengok habis semua dah. Minyak wangi kan, setengah botol habis dah. Itu perkara normal lah Kita letak sikit. Description tengok dia ada bagi description. Bagus, kita ambil produk ni description. Letak ni. Oh, sedap sikit. Kita ambil ni. Formatting dia lain sikit. Sampai condition ni lah. Okay. Stop. Kita letaklah contoh 10. Okay. Require shipping. Ni less than 1 kg lah. 10 kg. 10 kg sikit tu habis ribu-ribu lah. Okay. Ni produknya ni. So dekat bahagian produk ni dia ada tab-tab dia. Okay. Untuk siapa yang tertinggal lagi sekali, saya tunjuk sekali. Apa kita buat sekarang ni, kita nak add produk. So untuk add produk, kita tekan add kat sini. Okay.
Kita bagi dia nama produk. Bagi harga dia. Keyboard ada typo correction. 275 tadi kan? Okey. 275. Kita kategori dia tak ada. Nanti kita letak kategori dia. Produk ni require shipping. Okey, stok kita buat masuk. Kita kata ada 10. Yes. Okey, ini product description yang saya ambil daripada website. Okey, lalu kita ada variant. Variant ni maksudnya contoh kalau you jual bag, you ada contoh bag punya color apa you boleh taruh, ataupun you jual macam SK2 ni, dia ada size dia, size berlainan. Ataupun material berlainan, macam contoh jual bag atau leather goods ke, baju ke apa kan. Baju leather ke, mungkin ada material berlainan, you boleh taruh kat dalam tu This is what variant for. Width, okay, condition ni semua you boleh taruh. You nak customize pun boleh, mungkin customize you boleh letak dia punya dari segi width dia ke. Okay, tu variant So saya tak letak variant dulu. Okay, produknya foto. Kita ambil satulah produk ni. Produk foto ni kita boleh buat drag and drop. Ni buat masa ni mungkin anda tak nampak window saya satu lagi ni, tapi sekarang saya gunakan just teknik drag and drop. Okey, lepas tu files. Okey, apa beza foto dengan file? Okey, file ni contohnya kita jual produk-produk yang downloadable. Contoh macam e-book, kalau kita buat e-book, contohnya lah macam Diana, dia boleh kata okey lah saya nak buat satu e-book tentang cara-cara menjaga kesihatan kulit, tips-tips. Ataupun you boleh buat okey, siapa pembeli produk ini boleh download juga e-book yang saya telah hasilkan, share tips macam mana cara-cara penjagaan kulit, cara-cara penjagaan rambut. Kalau contoh siapa macam dia bagi camping ke, dia nak buat macam ni, sini pun boleh tak? Macam camping lain pula, mungkin sebab you jual services you buat produk you satu malam camping dengan menggunakan camp size macam ni, atau menggunakan apa tadi, camping truck ke whatever lah kan. Tu kat sini pula ada file, kata okay, you can also download I share sedikit tips-tips, especially untuk orang yang first time datang pergi camping. Contoh macam itulah kan. So you boleh bantu. Ataupun memang you jual produk download. Contohnya macam you jual buku untuk how to survive in the jungle. Contohnya siapa buat camping kan, dia jual buku je. Dia cerita pasal macam mana nak survive in jungle. Macam contoh you buat produk kecantikan, you jual buku-buku tips-tips menjaga kecantikan. So you letak gambar buku tu pula kat sini, you letak file pula. Pun boleh juga. Okay. Kita save dulu. Okay, nampak tak? Dia dah ada satu produk kat sini. Stock dia tulis pun. Okay. Tadi kita nak add produk macam ni, kita klik dekat atas ni. Okay. Tadi kita nak add produk, kita klik kat atas tu. Dan satu lagi cara kalau kita nak add produk adalah dengan kita klik dekat all products. Add product. Sama je sama je. Macam kita tepuk tangan lah. Kita nak tepuk tangan macam ni ke, janji kita tepuk tangan kan. So pun juga lah. Add product ni, sama ada kita nak add product, tekan dekat bahagian add ni, atau kita boleh tekan kat bahagian all products. Tekan add product. Kita buat kat bahagian tadi bahagian satu lagi steps step yang satu lagi contohnya. All products. Add product. Okay, kita apa lagi jual kat sini SK2 ni. Apa sama aja nama. Kenapa ni lagi mahal? Oh, botol kecil. Okay, sorry lah. Saya orang lelaki Kurang sikit faham. Ini nampak ni sikit ada. Wah, tengok harga dia. Ni kalau saya beli untuk isteri saja. Tak sayang, tak tahu okay. Kita ambil ni Produk ni gambar dia cantik sikit. Klik dia. Nama sama aja. Oh, dia ada siri-siri berlainan. Okey. Saya pun belajar sesuatu yang baru hari ni.
Orang lelaki take note ha. Kita belajar satu ni yang benda baru. Okey. Berapa harga dia tadi? 600 lebih kan? 633. Harga bangsawan ni. Okey. Product visible kita letak yang ni pula ada 15. Okay. Product description. Kita ambil product description dulu. Award winning light manusia. Award winning. Betul ke ni? Ada siapa dalam ni pakai produk-produk ni ke? Okay. Variant sama juga. Foto, kita ambil foto yang ni. Maksudnya saya ambil satu foto ni. Close up. Okay. Nak letak gambar dalam ni, boleh klik dan dia akan select file ataupun you buat drag and drop. Untuk yang ni saya gunakan teknik drag and drop. Okay, then foto dah taruh, file tak ada. Save. Okay. So dia buat, dia nampak tak? Dia dah ada satu lagi. Satu lagi ni apa tadi nama dia? Tak patilah sebab dia tak complete. Okay, kita edit yang ni. Okay, contoh kita dah buat produk. Macam tadi kita dah buat produk. Tapi kita kata alamak, produk ni nama dia tak complete. Ni complete. Kita pergi kat produk tu, nampak pensel tepi ni, kita klik pensel ni. Dia keluar lah. Lepas tu kita edit lah dia. Macam mana kita nak edit. Save. Okay. Itu saja untuk kita add produk. Satu lagi, kalau kita nak edit pun kita boleh klik kat sini. Ada keluar edit. Okay, sini pun ada cara paling simple. Contoh produk tu dah tak jual lagi, dah discontinue. Kita boleh klik kat sini, kita boleh delete. Ataupun produk tu habis stok, kita klik sini, kita boleh hide dia. So produk tu akan hidden daripada list. Tapi kat sini kita nampak tau. Hanya kita nampak dia blur. Dia nampak kabur show balik. Tapi ada orang, walaupun produk tu dah orang kata sama dia out of stock ataupun dah discontinue, dia still letak dalam tu. Kita perasan tak separuh? Sebab kenapa dia nak, kadang dia nak orang call. Dia tak nak orang dapat, oh produk ni dah tak jual lagi, dah habis ke, orang tu keluar. So dia nak ada engagement kat situ. So kenapa? Macam mana? Sometimes dia nak orang call ataupun dia kat dalam tu dia bagi dah description. Dia kata please click here for the latest one. Sebab sometimes orang dia pakai, dia search here. Dia search no produk tak ada, produk not in the list, dia terus pergi cari tempat lain. Tapi kita tak nak. Kita nak produk tu ada di list. Tapi dalam masa sama dekat bahagian description tu, kita bercakap this product is already discontinued. Please click here for the latest product. So tu klik kat situ dapatlah. Tengok latest product dia. Okay, kita dah letak apa? 2 barang kat situ. Okay. Studio. Ni jual apa ni? Jual produk skincare tapi sini studio mobile. Okay, never mind lah. Klik preview. Kita produk tu nak nampak. Okay, kejap ni. Okay, kita angkat store. Sekali. Store. Produk tadi. Okay. So, okay, bila you buat store, online store, gambar memainkan peranan sangat penting. Kalau boleh gambar tu biar gambar tu sekata. Maksud saya sekata macam ni, contohnya macam ni. Kita tengok saiz dia, kita tak rasa dia besar sangat dan tak rasa, bukanlah nak kata bag ni saiz dia dengan apa yang pasu ni
sama saiz. Yang ni sebenarnya mesti kecil je, tak besar macam ni bag ni pun. Tapi kita nampak tak, walaupun kecil tak adalah luar letak gambar pasal tu kecil. Kan? You utilize, maksud saya, the entire space for your product. Okay. Dan tengok tak, gambar dia semua standard. Belakang kelabu. So macam ni kita ambil belakang putih. So make sure gambar you semua gambar yang size dia standard dan background semua standard, tak ada berubah-ubah. Lebih mudah macam tu especially kalau you buat, kita panggil katalog barang-barang. Okay, then pergi balik store, kita produk Okay, ada soalan tak dekat sini buat masa ni untuk produk? Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh utarakan sekarang. Okay. Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Okay. Ini yang paling bahagian yang paling banyak kita nak kena buat. Produk ni senang je. Bahagian setting. Kita klik kat setting. Nampak tak? Produk, kita klik kat produk. Okay, dia keluar produk. Tapi bila kita pergi kat setting, dia ada menu-menu yang lain lagi. Okay. Kalau klik dekat store information, kat sini dia bagian nama store. Okay. Bagi nama store you, kalau you nak tukar nama store ni, online store ni pada nama dia pun boleh, nak letak nama kedai pun boleh. Macam tadi apa, Diana, ada tak nama dia? Diana apa nama website dia tu? Then letak store belakang tu pun boleh. Okay, this is store email ni important you letak nama, you letak email you. Okay, store email ni sangat penting sebab you letak nama email you, so apa-apa order semua akan masuk dalam email ni. So saya punya advice, kalau you buat email nanti, make sure kalau boleh buat email yang separate dengan untuk order. Kenapa? Jangan email yang sekali maksud saya semua benda dalam tu. Macam ni contohnya. Generate email lah macam ni. Ni consider generate email lah. Semua perkara dalam ni, newsletter lah, apalah, memanglah boleh buat label, tapi kalau nanti store, kalau dapat satu hari satu order tak apa. Kak, tapi kalau satu hari dah masuk dalam 10, 20 order, 50 order, pening kot nak tengok dekat email. Dengan email orang hantarlah, dengan email macam ni, tengok tak apalah Pak Haji Mobile hantar saya email semua kan. So benda macam tu kan. Kalau boleh asingkan store punya email dengan ni, buat satu email, nak pakai Gmail pun tak apa. Buat satu email yang ni. Okay. Balik pada store information. Okay, phone number, anda letak phone number anda kat sini. Okay, ni bukan nombor phone Diana jangan call Diana kat sini Okay, ni product type, physical and e-goods. Ni tadi saya kata file ataupun tu kan. So you boleh letak, okay, kalau you jual dua-dua sekali, you letak physical and e-goods. Kalau you letak physical saja, you jual barang physical. Kalau you jual barang yang download saja, letak e-goods. So letak dua-dua. Okay, dah save. Business address, kalau business address sama dengan business punya address, contoh store punya address sama dengan ni, maintain je lah. Tapi kalau alamat berlainan, sila letak alamat anda di sini juga. Okay. Ini store setting store information kita pergi regional setting. Okay, yang ni tukar juga. Tukar waktu Malaysia. Plus 8 Kuala Lumpur. Dan okay, pakai matrix system ni matrix banyak negara Commonwealth lah pakai. Okay, currency tukar kepada Malaysia Ringgit. Okay, display format. Keperluan pada anda, macam saya suka tengok nombor dalam bentuk macam ni, ada comma. Setiap ribu ada comma. So, saya buat macam ni. Okay, PC lah. Okay, dapat kan? Itu regional setting. Okay, lepas regional setting, kita pergi ke bahagian sales channel.
Okay, sales channel ni basically dia fokus sama ada you jual dekat marketplace atau kat Facebook Store. So apa tu marketplace, apa Facebook Store? Kita pergi kat Facebook Store dulu. Ingat tak Facebook dia ada Facebook Store dia? Okay, this is Facebook Store kat sini lah. So kalau kita enable, nanti dia akan link dengan Facebook Store lah. Store ni. Saya tak ada Facebook Store ni nak tunjuk. So saya tak boleh ni. Okay, kalau you ada Facebook, you nak link dengan barang kat sini pun boleh eh. Okay, boleh balik kat marketplace. Okay. Kita tunjuk dulu eh. Marketplace ni basically dia link dengan contohnya kalau you ada store-store yang lain. Contohnya macam you ada store dekat eBay, Amazon pun boleh. So you boleh link dengan store you juga eh. Buat masa ni dia support ni 4 ni, tapi yang kita biasa dengar adalah eBay dengan Amazon lah. Yang lain semua ni pun kita jarang dengar. Ini tak saya daripada ni US punya. Itu marketplace. Okay, kita pergi bahagian payment. Saya tahu ni. Ni semua yang mana tu ni. Payment macam mana ni? Boleh tak dia ambil e-wallet ke apa ke? Okay, payment buat masa ni by default dia akan tulis phone order. By default eh. So kita boleh add lagi benda lain. Kita hanya klik dekat bahagian manage. Okay, klik kat bahagian manage untuk payment ni. So kalau kita klik kat bahagian manage, kita akan nampak ni phone order. Okay, menu payment setting kita boleh letak. Phone order, enable this payment method at checkout. Okay, set payment instruction at checkout. Okay, nampak tak? Dia punya ni, dia tulis payment instruction for customer, add instruction if completing the purchase with this payment method require customer to addition. Okay, instruction ni buat bila customer select contoh payment by phone order, bila dia check out nanti dia akan dapat ni. Okay, so you boleh buat macam ni eh. Please transfer atau bank in payment to account below. Nak bagi akaun saya sendiri ke? Mana tu ada siapa-siapa nak benda ke? Ni jangan masukkan akaun lah, tak ada akaun pun eh. Contohlah. Bank. Macam ni pula. Sorry. Contoh. Account number. Okay. Cakap contoh-contoh, tulis contoh. Name. Okay. So bila dia klik check out, dia akan dapat notification, dia akan keluar satu screen dengan instruction. So dekat situ dia akan dapat payment method ability based on shipping choice. Okay, main. Ni nanti dulu. Okay, lepas tu dah okay. Okay. Dia tak save tadi. Phone order. Transfer pula.
Okay, lepas tu once bank in is okay, nampak ni tu. Ha. Baik. Ha, kita buat macam ni Ha. Okay, dah. Shipping method dapat lagi ni. Sekejap. Banyak lah nak tak balik. Okay, itu untuk manage payment by phone order. Okay, selain daripada tu, payment method dia banyak lagi kejap loading dulu. Okay, kita dia boleh ambil, kalau kita buat credit card, dia, tapi dia link dengan ni international, so kita tak boleh. PayPal boleh, kalau sesiapa you ada klien pakai PayPal pun boleh. Hanya PayPal tak ramai orang Malaysia pakai. Orang Rusia ramai pakai, tapi kat Malaysia tak ramai pakai. Sebab salah tu, dia kata PayPal ni charges tinggi, dan satu lagi, mereka tak berapa aware channel nak guna PayPal. Mereka tak berapa aware macam mana nak guna PayPal. So, satu lagi manual payment. Manual payment ni maksudnya dia online banking macam tadi. So apa saya selalu buat kalau saya ni, saya kata saya selalu off ni. Okay, saya on ni. Okay. So yang ni letak manual payment. Manual payment. Okay. Kenapa keluar ni pula? Dia tak apa ya, alamak. Kita pun tak mahu tahu. Transfer. Okay, dia letak online transfer sini. Betul dah. Please make payment to okay. Okay, itu payment method. Okay, so contohnya, so setakat ni okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh tanya dulu untuk bahagian payment ni. Okay, kalau tak ada soalan apa-apa, saya biarkan skrin ni dekat sini dulu. Saya takut information dah sebut overwhelming untuk anda juga, tak apa. Kita rehat, stretch your body, whatever you want to do, stand up ke apa ke, I give you around 5 minutes ke, mungkin ada siapa-siapa nak pergi toilet ke apa we just take 5 minutes so 5:35 we continue again the class, okay? At 5:35 kita continue the class. Okay, just 5 minute break je, okay?
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik harap semua dah stretch body sikit ke. Masuk bata ke. Okay. Okay, kita continue. So, kalau kita tengok payment method kat sini, ada banyak lagi payment method yang lain. Okay, kalau PayPal, standard je letak nama email. Siapa biasa pernah pakai PayPal, letaklah email anda. Email anda dan just enable PayPal. Saya satu letaklah email. Apa? Cakap pasal tadi. Kejap Okay, contoh macam PayPal letak je email anda. Saya pastilah. Ini ada email ke tak Contoh je lah. Okay, so kalau kita tengok apa payment yang kita tak nak enable dalam ni, kita boleh ada button hijau ni, kita boleh off dia kat sini. Okay, apa yang kita nak enable, kita boleh enable dia kat sini. Okay, credit or debit card buat masa ni, yang ni untuk account setting kalau dia pakai yang ni saya rasa kat sini kat Malaysia dia tak support ni. Untuk payment credit card ni. To check out account details ni. Ini tak salah saya dia tak support ni. So apa yang kita enable nampak tak dekat tepi ni dah keluar. Online transfer ada, PayPal ada. Okay, menu satu lagi, saya tunjuk satu lagi payment punya style. Okay. Satu lagi payment punya style, you boleh buat betul-betul phone order, online transfer. Online transfer ni pun tadi kita buat setting. Kejap oh ya, dia semua tadi sangat. Apa saya ni? Tadi tak enable kita enable satu lagi payment method dalam ni. Okay. Okay, manual payment ni basically kita tengok betul COD bank transfer pun boleh. Apa beza dia dengan ni? Dia lebih kurang sama je. So kalau anda buat manual payment method pun boleh. Tetapi kalau anda berniaga menggunakan online system, saya sarankan jangan buat COD payment. Okay, jangan buat COD payment saya buat satu lagi payment method ni. Yang ni saya tak pakai ni dulu. Buka kalau masuk sekejap Okay. Kalau nak buat payment ni, kita ambil contoh menu payment. Jangan pakai, kalau you buat online payment, jangan pakai, basically jangan buat COD sebab bagi saya kalau dah berniaga online, saya prefer orang jangan berniaga secara COD. Sebab kenapa problem COD ni, kadang-kadang customer kata nak order, atau nanti payment tak dapat lagi. Okay, tapi dia nak suruh you hantar lah apa semua saya tak tahulah sekarang ni. Tapi sekarang saya nampak orang dah mula start lah daripada MCO ni start pada PKP ni, semua orang Malaysia semua dah biasa dengan pembayaran online yang memang betul-betul kena trust dengan seller lah. Sebab kalau ikut dulu sebelum PKP saya ingat lagi, bila saya buat online pun orang Malaysia masih tak nak, kalau boleh dia nak face to face, nak berjumpa. Jadi bila buat benda macam tu leceh, buang masa kita. Saya punya pengalaman bila jumpa customer, nanti dah jumpa, kadang customer tak datang on the spot. Okay, tapi bagus juga bila ada salah satunya, bila kita dah ada social distancing ni bila customer nak buat payment pun, nama customer pun dah diajar dengan cara pembelian
menggunakan sistem online saja. Sebab saya percaya ramai antara kita pun yang dah berniaga lama kat dalam ni pun dah pernah mengalaminya. Customer kata nak jumpa on the spot kerana customer datang lambat, wasting our time atau kita jumpa ke customer, tiba customer dah jumpa customer minta kurangkan harga lagi, all those things lah. Which bagi saya sangat hassle lah benda tu. So kalau boleh jangan buat COD punya ni. Okey, ni dia tanya soalan yang bagus ni. Kalau GrabPay, SenangPay atau installment payment dapat guna tak on this website? Okey, ni bagus soalan bagus. Okey, buat masa ni untuk installment payment tak ada dalam website ni. Tapi kalau contoh dia macam pakai GrabPay ataupun Maybank to UMAE kalau you berniaga, saya ajar satu sistem you boleh buat you kan boleh dapat you punya macam QR code kan? Untuk you punya peniaga punya QR code kan. Okay, you ambil QR code itu, you buat dekat salah satu contoh payment yang pakai macam ni kata manual ni. Okay, manual payment method ni. Okay, kenapa dia tak keluar kat sini? Patut keluar. Saya bagi contoh contoh saya kata kat sini saya buat Touch and Go e-wallet. Okay. Dan saya boleh copy paste saya punya QR code dalam bahagian sini. Tapi kenapa sini saya tak ada sebenarnya ada satu bahagian. Sekejap, saya save dulu. Hang on ya. Cek balik manage payment method, more option to accept online payment. Okay, saya try sekejap. Okay. Ada tak ada support dan tak ada. Okay. Saya tengok apa yang latest one dia ambil. Okay, ini adalah antara payment-payment yang diterima sekarang buat masa ni. More option for accept online payment Kalau you klik online payment ni, you nampak salah satunya ada IP88 So kalau you nak guna IP88 ni, you kena contact IP88 dan you akan kena minta dengan IP88 merchant code. Semua biasa dengan IP88 kan, kalau you biasa buat payment, you boleh try contact IP88. Okay. You contact IP88 then basically ni salah. You contact dia punya sales department ke apa, nanti dia akan bagi you satu merchant code. Merchant code tu dengan ni semua you taruh dalam ni. Lepas tu payment method ni nanti you taruhlah credit card or debit card or bank online transfer. Itu pun boleh. Tapi as you know, diorang ada charges lah. Macam you pakai credit card lah. Ada payment charges kat situ. Tapi untuk GrabPay atau payment lain, satu lagi sebenarnya you boleh masukkan you punya, you boleh screen capture ataupun you boleh scan you punya QR code image tu dan you letak kat dalam payment method ni. Dan bila orang nak bayar, dia boleh scan kat situ je. So contoh kata we accept payment via Touch and Go. Just scan the image. Once you check out, scan image, you can key in the amount of value yang diorang kena bayar lah. Tapi kejap tengok. Ada something missing. Dulu dia ada satu yang I boleh insert image dalam ni. Tapi sekarang I tak nampak jumpa insert image tu. Saya tak tahu kenapa dia tak ada dalam tu. Mungkin nanti saya boleh check dengan Cikgu Yasir untuk check dengan Mainik. Sebab kalau tak salah saya dulu ada bahagian kita boleh letak So once every time you enable payment, dia akan keluar dekat bahagian sini. This all you punya payment method. Ini bahagian payment. So harap saya menjawab soalan Sumiran dan harap yang lain pun boleh faham. Sebab sekarang ni banyak orang pakai e-wallet kan. Maybank to you pun pakai e-wallet punya payment je. Boost atau Touch and Go. So usually saya selalu recommend orang you ambil few e-wallet punya provider yang reputable, yang memang ramai orang pakai. Contohnya macam Touch and Go ke, Boost ke, Grab ke ataupun Maybank ambilkan e-wallet tu orang, you dapatkan you punya merchant code tu.
So nanti you letak ya gambar you punya tu dekat bahagian yang untuk check out mana-mana you pilih ni. So bila orang check out nanti dia akan keluar satu instruction untuk scan kat situ. There's salah satu cara lah paling bagi saya kalau you nak buat online juga. Okay. Okay, itu untuk payment. Sekarang kita pergi bahagian shipping Okay. Untuk bahagian shipping ni, first thing dia tanya mula shipping origin ni. Okay, shipping origin ni kalau contoh you dah letak tadi address kat bahagian sini information ni, saya letak contoh store information, you letak address. Ambil satu address lah Yang kita nak bagi address tu nanti tak ada privacy, so saya ambil dulu address mana-mana lah kat kucing lah Nanti tak apa kita delete store ni balik Jana. Sarawak Museum lah. Bayangkanlah ni contohnya ni address anda. Okay. Negara dulu. Malaysia. Letak state. Sarawak. City. Kuching. Postcode tadi saya isi kan. Mungkin saya salah letak nama. 9334. Oh ni 934, sebenarnya 93100. So ni kat bahagian tadi store information ni, saya taruh ni address ni kat bahagian store information ni. Mari kita save. Okay. So nampak kat sini ada address dan store information kan. So kalau saya pergi kat bahagian shipping, dah ada. Kecuali saya punya shipping dari tempat lain. Contoh saya ada warehouse. Kalau you berniaga jenis ada warehouse, you boleh letak shipping option you. Kan? Tapi ada orang mungkin dia tak nak letak alamat warehouse dia pakai alamat HQ je, office. Pun boleh je, tak nak pakai alamat warehouse. Kita pulanglah pada anda. Kemudian saya dah proaktif bahagian payment nanti. Sekejap. Okay, saya ada buat kesilapan sikit di situ. Okay, kita try tengok kalau saya boleh masukkan JPEG atau image file. Boleh drag and drop tak? Tengok je. Oh, boleh drag and drop. Letaklah gambar QR code dalam tu. Okay, nampak kan tadi boleh drag and drop kan? Dia besar sangat gambar tu. Contohlah sampel QR code. Saya ada sampel QR code. Kejap saya dapatkan sampel QR code saya. Kejap. Sabar. Saya dapatkan sampel QR code saya. Kejap. Saya nak tunjuk anda mana tu boleh buat. Okay, bayangkan ni QR code dia lah. Tengok, masuk tak? Ada QR code tapi QR code besar ni. Nak scan susah ni. Okay, so contohnya lah begini lah. Kecilkan tak? So, macam saya kata ni contohlah. Maybank MAE. Scan. Code.
and enter your total amount. Contohlah macam ni please set to okay. Ini contoh Okay, so contoh macam ni so kat sini dah ada. Okay, keluar balik bahagian sini balik kita pergi bahagian shipping tadi. Okay, yang shipping ni kena fokus betul Okay, shipping origin ni, okay, shipping option. Okay, kalau kita ada alamat lain kita letak kat sini, alamat kita berlainan dengan alamat, contoh kalau kita ada alamat warehouse, tapi kalau kita dah letak tadi dalam store information, alamat tu akan keluar kat sini. Kalau alamat dia berlainan, kita tukar kat sini Okay, bahagian shipping option ni klik add. Okay, buat masa ni setahu saya dia standard dia ada dalam ni dia tulis post laju Kita tahu kalau ada sistem dah update yang terbaru ke. Okay, post laju adalah salah satunya. Custom rates for Malaysia Post and other carriers, weight base and subtotal base rate, free shipping promotion. Okay, siapa biasa dalam satu buat shipping dia orang tahulah dan shipping ni dia tengok weight, sometimes dia tengok size. Okay, kalau besar sangat. Okay, so you boleh buat contoh kita ambil dulu satu dia boleh buat self pick up. Self pick up ni maksudnya orang beli barang tu datang collect kat kedai you. Usually saya bagi contoh yang buat self pick up ni macam tapi sekarang dah tak ada orang buat self pick up lah because the MCO kedai pun tutup tapi contoh yang saya tengok yang saya pernah jumpa yang buat self pick up adalah macam contoh kedai seperti Uniqlo. Tahu kedai baju Uniqlo Uniqlo dia boleh buat self pick up you order lepas tu you pilih mana store you nak dan you buat pick up. So you buat macam ni contohnya self pick up location you letak nama you kat sini dah tulis alamat, pick up location, business hours, pick up charge, you tak charge apa-apa. Contoh as for pick up date and time check out. Okay, enable to add date and time picker for this pick up option at checkout. Customer will need to specify when they will be picking up their order. So kalau nak buat macam ni pun boleh. So dia boleh pilih. So contoh you nak disable Sunday dengan Saturday pun boleh. Sebab hari ni you tutup contoh, you buat lah. Okay, tapi kalau you nak macam kata as for pick up date and time check out, you buat ataupun lepas dia you kata contoh Friday pun. So dia boleh datang Monday to Thursday. Okay lah, Monday to Friday. Okay, order fulfillment time. Okay, so kalau nak buat self pick up dia berapa cepat dia boleh ambil barang. Okay, kalau contoh dia kata dalam masa 3 hari lepas order atau 1 hari selepas order dia boleh datang ambil barang. Boleh? Okay, save. Ini untuk self pick up. Self pick up dulu Okay, self pick up edit dah. Thank you. Self pick up edit. Okay, kita nak tambah lagi. Nampak tak self pick up dah aktif? Kita buat satu-satu dulu Kita main local dulu Kita business customer kita among in the neighborhood area kita within our radius dulu. Self pick up kita dah nampak. Contohnya kita dah tak nak buat self pick up tapi kita kata we want to do KIV in future. We can just disable it. Okay, kita boleh disable self pick up ni anytime. Nak enable balik pun boleh. Contoh macam sekarang PKP, alamak self pick up tak boleh buat, kita tutup. Tak payah delete pun. Okay, don't delete. Kalau you rasa you still want to use self pick up but time PKP, you boleh disable. Okay. Local delivery. Okay, kita pergi dulu. Local delivery boleh buat. Contohnya local delivery you menggunakan sistem seperti Grab delivery, Lalamove. Saya tak pasti Lalamove ada dekat Kuching ke tak atau dekat Miri. Grab delivery saya rasa ada kan. Kalau siapa-siapa boleh respon ke ada tak kan. Okay. So you boleh buat macam ni. You nak buat flat rate pun boleh, nak buat custom rate pun boleh, nak buat setup condition. Okay, kita buat macam ni. Setup condition dulu. So delivery charges you boleh letak by order.
Okay. Ataupun basically you nak buat kita ambil ni dulu ni ada delivery zone. Sekejap. Okay, kejap. Saya tukar dulu. Saya nak tukar sikit sini. Saya kena buat zone dia bulat dulu. Sekarang dia dah ada benda tu dah. Okay, nevermind. Kita pergi kat bahagian post laju ni terus. Shipping Klik kat add shipping. Okay, this is the first thing you all kena buat dulu sebenarnya. Pergi kat add shipping. Okay. Kita tengok apa lagi carrier yang dia bagi. Kenapa dia keluar sini? Alah, saya post. Okay, apa yang you all kena buat dulu adalah pergi dekat bahagian okay. Set shipping region. Zone on map. Create zone advanced setting. Pergi advanced setting. Get destination. Tadi advanced setting. Ada satu function dia dah ubah. Zone saya nak tengok. This one. Ini. Kenapa dia tak pergi kat bahagian situ? QR carriers. Macam ada box kat situ. Saya buat ni. Saya buat free shipping. Okay, add description for customer. Kita buat satu dulu free shipping what should customer know when choosing this shipping method? Limit ada only for customer. Contoh biasanya kat Kuching in Kuching free shipping. Contohlah saya bagi contoh Sarawak besar. Kalau semua free shipping sampai ke Miri, rugi juga seller kan. Okay. Save and finish. Saya save dulu ya. Saya nak edit ni. Edit. Ada something dia disable daripada yang dulu saya pernah tunjuk dalam kelas yang lain sebelum ni minta maaf sorry ya. Bawah.
Try lagi. Sekejap. Sekejap. Additional. Setup frame rate. Amount. Okay. RM50. Shipping region. Oh, mungkin saya kena keluar dulu. Mana? Saya cuba keluar dulu. Saya tengok macam mana. Sorry. Dia sepatutnya kita boleh buat set shipping ikut negeri. Kita boleh pilih negeri dan contohnya kalau kita peniaga dekat Sarawak, kita boleh buat even set shipping bukan ikut negeri, ikut bandar pun boleh. Okay. Saya nak edit ni dulu. Tukar. Saya tak nak pakai zoom map. Oh, dia tak ada function tu satu. Saya kena pakai zoom map. Zoom map ni you kena buat secara manual lah. Macam ni. Ya, bagi saya masa sekejap. Saya cuba try dulu sekejap. Saya nak try enable satu ni dulu. How to deliver address are the reason and also from the page. Ya, so. Okay, saya rasa ni kena check dengan orang main ni balik. Ada something missing. Direct dia boleh pilih lokasi ikut kawasan. Tapi sekarang saya tak ada option tu. Tak tahu kenapa tak ada option tu. Tak maaf yang ni memang ada hiccup ni. Sebab dia sebenarnya kalau nak tengok betul-betul saya akan ajar buat shipping, pilih dulu you punya zone dulu. Tapi sekarang ni you tak boleh pilih zone, tak pilih ikut ni. Buat setup untuk negeri, setiap negeri semua. Tapi buat masa ni dalam ni saya tak jumpa benda tu lah. Saya tak tahu kenapa. Mungkin ada upgrade ke apa ke, saya tak pasti. Ni tak ada ni handling fee je. Saya cuba satu method. Sorry kita buang dulu. Dah. Cuba satu method ni. Sedap. Custom bit.
region. Tak ada lah. Kalau Cikgu Yasir online, Cikgu Yasir boleh highlight tak dekat main ni? Ingat tak dulu saya ajar kelas kita boleh buat dia macam shipping tu harga dia, lepas tu exclude negeri ni, negeri tu. Boleh exclude contoh Singapore, lepas tu boleh just include satu negeri saja. Contohnya macam kalau seller dekat Kuching, dia boleh buat macam free shipping kat Kuching je. So hanya masalah function tu biasa tu dah tak ada. So bahagian bawah ni saya hanya boleh pilih ni dan saya tak ada set ini by order start ni, order total, okay. Add description for customer, show estimated delivery at checkout. Semua just ini standard ni semua ada. Shipping region je tak boleh ni. Okay, Cikgu Yasir boleh tolong ni. Asalnya dia orang tengah upgrade. Oh ya ke? Dia orang offkan dulu yang tu, dia punya Cikgu Yasir ingat dulu ada kan benda tu kan? Saya pernah tunjuk ada. kan? Ada. Tapi kali ni saya tak jumpa sebab dia all destination lah tu. Kalau even US, UK ni pun kita boleh buang, saya boleh edit dulunya. Tak boleh. Dia sekarang main zone map je. Zone map leceh lah. Okay, tak apa kita buat lah. Then kita buat all destination dululah. So untuk yang ni, kita ni dulu. So kita buat dia macam ni je. Free shipping ni kita disable dulu free shipping ni. Sebab kita delete terus. Kita delete dulu free shipping ni. Yang ni pun kita delete juga dulu balik. Okay, kita buat satu kat sini. Buat shipping, setup post Malaysia. Okay, kita buat dia basically kita jangan buat the condition shipping, kita buat custom rate. Okay, so kalau buat custom rate ni, kita boleh letak basically on weight Ini barang, kita contoh macam tu kita buat SK tu tadi kan. Satu facial tu bawah dia 1 kg. Bag tadi dia bag tu 2 kg and more. 1 kg lah. Dan ni kita buat dia, rate dia satu barang tu mungkin kita letak di dalam RM20. Okay. Kalau contoh kita nak pakai based on subtotal pun boleh. Okay. Tapi kalau macam ni kita letak dia terus kita letakkan dia dalam RM20. Kalau kita nak tambah lagi, contoh barang tu kita letak dia dalam okey, daripada 1 kg to 2 kg pula berapa contohnya. Okey. Dan kalau nak tambah lagi 2 kg selalu tak banyak lah. Satu kita 1 to 2 kg, 1 kg 1 to 1 kg, 1 to 2 kg. Lalu kita letak 1 to 3 kg lah. Tu ini kita letak 3 kg to 5. Satu lagi kita letak 5 and up. So contoh yang ni kita letak lah RM40. Ini kita letak terus nak RM50. Contohnya macam ni. Dan basically yang ni kita buat bagian ni. So barang kita semua kita kena letak weight kat dalam tu. Dan customer tahulah berapa kita punya ni rate. Yang ni contoh rate mungkin lagi murah, saya tak tahu so boleh letak lagi murah lah. Okay, lepas tu tapi benda ni sebenarnya tak boleh buat seperti ni juga sepatutnya. Kejap ni kena kategorikan dia Sarawak atau Sabah, sebab tu kita perlukan bahagian shipping region ni. So buat masa ni shipping region ni hanya boleh menggunakan zone map atau advanced setting saya pakai sebab saya tak boleh edit ni. Patutnya saya boleh edit ni boleh edit ni, saya boleh letak dia zip code Kuching je ataupun zip code dekat Miri je. Tapi saya tak boleh edit bahagian ni, minta maaf itu saya kurang saya tak tahu, mungkin Cikgu Zahir kata dia tengah upgrade. So buat masa ni pakai zone lah dulu. Pakai zone ni sistem ni. Hanya zone ni sistem ni je lah sebab dia nak drag macam ni
Kadang kita salah drag ke, kita tak tahu kan. So better kalau kita nak sistem betul-betul, kita pakai macam tadi tu lah. Okay, itu untuk shipping. Ni tax, kalau contoh dia ada apa sekarang apa SST kalau nak letak ni, dia boleh letak lah tax rate dia berapa lah. So kalau contoh tax berapa? 6% is it? 6% ke? Oh 1.6%, saya selalu confused. Okay, contoh nak letak add new tax, letak tax applies to subtotal include tax in product price. Kalau kita nak include tax in product price, jangan klik ni Okay, ini boleh pula. Mini zone. Sini kot. Ya. Okay, dah jumpa. Okay, dah jumpa. Dah jumpa guys. Dah jumpa. Kejap Dah jumpa Kejap Buang dulu US. Add country. Dah jumpa dah. Alhamdulillah. Okay, Malaysia. Add country. Okay, settle. Zone name Malaysia. Okay. Ni kena tukar nama ni. Sorry. Malaysia. Button save for add new zone. Okay. New zone apa? Okay, ya. Okay, saya jumpa dah. Saya try dulu satu saya buat satu dulu. Kalau saya dapat, saya tengok betul macam tu, dan saya tunjuk awak macam mana buat Kejap bagi saya 1 minit saya tunjuk je Malaysia. Countries, Malaysia. State semua tak payah. Malaysia. Seperti Texas, Malaysia. Sekali. Add new zone. Malaysia. There is something dia tak kena. Dia tak tukar nama Malaysia sini. Kita dulu Malaysia. Oh, dia tak keluar. Dia tak sini. Okay, sekejap Sekejap
ada masa yang ni. Bagi saya sekejap ni. Hang on ya. Saya cuba satu lagi method. Saya nak tengok je sama ada masalah ni sebenarnya daripada browser ke atau apa. Kejap saya share satu lagi. Saya share screen lain ni. Okay. Jadi anda nampak apa saya buat juga ni. Tengok ni saya login balik account Diana sekejap. Ada yang lain masuk dapat nampak tak? Boleh save ke apa ke? Ada benda-benda yang ni ke? Kejap saya pakai browser lain. Takut masalah pada browser. Takut masalah pada builder Kita dulu Apa yang saya buat tadi ni, saya nak buat satu zone sebenarnya. Saya nak buat beberapa zone untuk ni. Tapi saya tak, dia tak list save apa yang saya dah buat. Pergi kat bahagian text, setting tadi store. Saya pergi shipping, saya pergi bahagian text bahagian cukai. Saya klik manage zone. Okay, saya tengok je. Okay, benda yang sama saya nampak juga. Kalau benda yang sama. Okay, siapa-siapa yang boleh login, boleh tak bagi feedback kat saya? Kalau anda masuk kat bahagian store setting, klik kat bahagian texts tu. Okay, klik kat bahagian zone. Okay. Sekali manage zone ni. Network error, network connection. Try again. Okay. Kat sini dia keluar. Ke? Tak. Sekejap benda sama. Kat skrin ni tak nampak. Dia keluar kat skrin lain pula. Saya pakai mic. Sekejap saya tunjuk. Kat sini pula dia keluar. Ni dia buka pop-up window Okay, kejap saya try dulu satu lagi. Add new zone. Saya ada button save. Saya tadi tak ada button save. Saya tak tahu kenapa. Okay. Tak tahu lah browser saya ikut mungkin masalah pandai salahkan ni sistem Okay. Sekali this page. Saya tunjuk apa yang saya buat ni. Okay. Okay. Sampai sini boleh buat zone juga tak? Okay, kat sini boleh nampak. Kat sini baru nampak. Okay, semua nampak follow sorry Okay, sekarang ni kita nak buat shipping kita ikut zone macam mana yang kita nak. Macam mana kalau kita tengok selalu kan kalau kita beli kat Shopee ke mana-mana pun dia tanya kita negeri mana apa semua So sometimes kita sebagai seller pula, kita tak nak ada satu masalah bila contoh kita kena fikir masalah apa yang kita akan deal
bila kita jual kat customer, contoh macam kita, okey, kalau kita ada customer dari Semenanjung macam mana? Kalau kita ada customer daripada Miri macam mana? Kalau kita ada customer daripada Sabah Sarawak, Sabah semua pula macam mana? Okey, this is how you deal with it. Okey. So saya pergi balik ni, semua nampak setting ni kan? Semua tahu macam mana lagi setting ni tadi kan? Okey, kejap sekali kenapa tukar? Kejap saya tunjuk balik Safari Site Editor. Okey. Okey. So tadi kita dah buat bahagian store information, kita dah letak bahagian product. Kita tadi pergi bahagian product, sekarang ni kita bahagian setting je. Kat bahagian setting ni store information kita dah tahu. Regional setting kita dah buat tadi, kita dah buat macam ni semua. Okey, saya recap balik sekejap Sales channel pun tadi kita dah tengok untuk eBay kalau kita nak jual, Facebook semua. Okey. Untuk payment pun kita dah go through tadi. So saya rasa sebenarnya tadi browser saya mungkin ada masalah. Kejap saya try tengok juga untuk bahagian payment ni. Contoh macam saya kata kalau pakai Touch 'n Go e-wallet. Kalau saya klik edit. Okey. Contohnya macam tadi saya panggil macam mana Touch 'n Go e-wallet. Kalau saya edit payment ni. Okey. Dan kalau saya letak information semua kat sini. Payment instruction. Check out. Dan satu lagi. Maybank. Tadi saya buat Maybank kan. Okay, kalau kita select payment, kita add payment, dan kalau kita letak QR semua, kita boleh letak dalam tu, dalam payment ni Kejap edit je. Tengok je. Oh tak ada, dia masih sama macam ni. Okay, untuk bahagian ni masih sama. Okay. So kita dah buat payment tadi. Kita pergi bahagian shipping pula. Kita pilih contoh shipping. So sekarang ni kita buat satu dah self pick up. Kita nak add satu lagi. Kita nak tambahkan untuk post untuk post punya pick up. Okey, untuk post punya pick up. Saya nak buka ruangan chat. Kita buat ruangan tanya soalan. Kita tak nampak. Okay. So contohnya kita nak buat post laju kat sini. Okay, kita nak set post Malaysia. Okey, kita buat contoh, kita ambil kat sini bahagian syarat customer rate. So contohnya kita letak by weight 0 ke 1 kg, harga dia contoh kita letak RM10. Okey. Lepas tu kita nak letak contoh 1 kg ke 2 kg, saya ambil satu contoh RM20. Okey, kita letak ni dulu. Okey, lepas tu kat set shipping region ni, kalau kita nampak ni, okey, advanced setting. Kat sini kau tak keluar pula. Okay. Destination, full finish. Sekejap. Jadi dia keluar. Okay, standard shipping. Saya nak try tu satu custom rate. Error ni. Shipping. Post Malaysia. Custom rate. Shipping region. Keluar pula. Tadi keluar. Hilang pula dah. Mana dia hilang? Tapi saya tutup dulu. Saya try tengok dekat bahagian teks tadi. Sebab benda tu sebenarnya kat bahagian shipping. Manage zone. Okay. Kita kat manage zone ni. Hopefully dia okay. Okay. Add new zone. Tu button ada button save tu, dia tak keluar tu. Saya tak tahu kenapa. Ini zone sekali. Saya tak pergi full screen. You nampak tak ada button save kat bawah tu? Saya tak nampak So saya tak tahu kenapa saya tak boleh nampak button save kat bawah tu.
Kalau you all siapa-siapa dah try, boleh try tengok tak? You ada nampak button save tak kat bawah tu kalau you tekan ni? Boleh bagi saya feedback sikit tak? Saya nak tengok je ada tak button save tu. Sini boleh nampak pula. Balik. Manage zone. Leave this page. Add new zone. Okay. Keluar. Okay. So apa yang kita buat ni? Contoh saya letak ni. Malaysia. Sorry. Malaysia pula. Saya letak satu zone ni, saya nak bagi dia ikut state je. Contoh saya ambil dia. Malaysia. Kita pilih Malaysia. Okay. Ada bugs lah. Kenapa dia keluar macam ni? Sorry lah saya tak tahu kenapa. Dia ada something error lah. Saya tak boleh buat. You all punya site macam mana so far? Boleh tengok tak? All the states. Dia tak apa stable. Saya cuba lagi sekali Saya buat satu zoom baru. Saya buat sekali. Saya ambil negara dulu. Malaysia. Add country. Malaysia. Country. Malaysia. Save. Kita save dulu. Okay, baru dia save. Okay. Add state. Pilih Malaysia dalam ni. Okay, baru keluar. Sambil Sarawak. Add state. Add region. Sarawak. Okay. Letak postal code contohnya. Saya letak apa tadi? 94300. Okay. Apa saya letak ni dulu. So yang ni saya letak sini. Saya letak ni. Kuching. Sarawak. Saya kategorikan dia dulu. Saya save. Okay, so kalau you nak buat macam ni, you kena buat setiap negeri atau setiap zone ada dia punya ni. Contoh satu lagi nak buat you nak buat zone baru. Okay, contohnya nak letak kat dalam ni, kita ambil sebenarnya buat kat sini cukup Kalau you nak buat dalam untuk Malaysia je ambil Malaysia. Lagi sekali, contoh saya ambil kali ni saya ambil Sabah. Sabah kan shipping harga dia lain compare dengan Semenanjung kan. Saya add state ni, nampak ada Sabah je kan. So ini saya boleh letak dia Sabah. Save. Okay. Lepas tu, saya tak pasti kalau daripada siapa-siapa boleh bagi feedback ke kalau daripada saya buka ruangan chat Kalau daripada Sarawak hantar ke Semenanjung sama ada Perak ke Johor ke adakah harga yang sama? Selalunya harga sama kan? Okey, so kita buat satu lagi. Kita add state kat sini. Kita pilih Malaysia. So tak payah buat satu-satu negeri. Macam ni lah you buat macam ni. Malaysia, you ambil semua yang negeri-negeri di Semenanjung. Labuan lain lah Melaka, Pahang, Perak, Perlis, Putrajaya, Selangor, Terengganu. Okay. So, add state. Okay, nampak semua dalam ni ada. Dia letak bawah ni. Ni aku edit apa ni? Saya tak edit ke alamat? Okay lah. So, jom. Nanti kita letak balik. Save. Okay, add new zone.
Ini kita letak Sabah. Sabah ni kita letak dia dengan Labuan sekali, senang. Kita letak dia add state. Kita paste juga kat sini Malaysia. Minta maaf atas sikap ni tadi. Malaysia kita ambil Sabah dengan Labuan sekali, add state. Sabah and Labuan. Save. Okey, sekarang kita dapat zone kita dah. Okey, kalau kita nak tahu sekarang kita dapat kita punya zone. So kalau contoh kita dapat shipping kat sini, kita boleh buat satu shipping baru. Okey, kita set up post Malaysia. Kita bagi satu flat rate shipping ataupun kita buat custom rate pun boleh ikut weight terpulang. Contoh saya ambil satu flat rate saya namakan ni standard shipping Sabah. Amount shipping rate dia okey. Kita letak contoh Sabah, kita letak shipping rate dia RM20. Okey. Kalau kita nak pakai weight tadi, kita pakai sistem weight shipping region ni advanced setting. Nampak tak? Sabah Labuan. Okey, save finish. Ya Allah. Kat sini pun kau pergi. Okey. Nampak Yang ni faham tak? Okey, contohnya. So nampak standard shipping Sabah ni dah ada dah standard shipping. Okey, yang ni kita nak edit lagi yang ni saya nak delete dulu. Kita nak pakai dulu. Okay. Saya nak buat satu lagi shipping untuk Semenanjung. Serap post Malaysia. Okey, tapi kali ni saya pakai custom rate ni style. Saya panggil standard shipping Semenanjung. Saya main pakai weight lah 1 kg, harga dia contoh mahal sikit lah. RM30. Add row 1 kg ke 3 kg RM40. Contoh. Add row 3 kg and up terus RM60. Contoh Ni contoh je Itu mahal cikgu. Contoh je. Set shipping region. Advanced setting sebab kita kena buat zone ni dulu itu sebab tadi saya tak close. Kita kena buat zone ni dulu. Semenanjung. Save finish. Dan satu lagi kita buat. Okey, nampak tak? Punya custom rate dia tu. Okey. So sekarang ni saya tunjuk satu barang nanti Sekejap Kita buat satu barang untuk shipping. Kita buat nama dia okey. Custom rate jugalah. Kita pakai custom rate standard shipping Sarawak. Okey, kalau ni ke 1 kg RM10. Kalau 1 kg ke 3 kg contoh kita ambil RM15. Kalau 3 kg sampai ke 5 kg atau 3 kg and up lah 3 kg and up. 3 kg and up. Okey, kita ambil dia contoh RM30 lah. Contoh okey. Set shipping region, advanced setting. So tak payah main zone map tadi nak tarik leceh, susah. Okey. Kuching Sarawak pula. Nanti kita edit balik ni. Kita ada sebagai Sarawak je. Senang. Okey. Then tutup ni. Okey, kita tutup ni. Okey. So kalau kita pergi dekat bahagian shipping kita tadi, nampak tak? Kita ada standard shipping. Okey, ni Sabah, ni Semenanjung, ni ke Sarawak ke? Tak salah saya lah. Sebab kita tak nampak Okey, so kita dah nampak dah. Kita ada shipping kita kat sini dah. Kita dah set dah. Okey. So yang teks ni tadi baru kita letak teks set kita, manage teks. Saya tak tahu kenapa Chrome browser saya tadi tak keluar Add new text. Kalau kita nak enable, kita letaklah teks kita contoh kalau 6% ke 1.6%. So ni saya verify
Ini password, save. Contohlah, kita bagi nama teks ni SST. Text apply to subtotal. Subtotal yang shipping tak masuk Unless kita nak buat dia ada by zone. Kalau kat US teks dia lain, ke Semenanjung teks dia lain, tak ada Okey, kalau macam tu dah, save. Tutup. Okey. Tengok dah. So, notification adalah last kali ni setting. Email address, kita set tu ni email address Diana tadi. Kita dah set. Okey. Dekat email address tu nanti kalau kita nak letak logo pun boleh. Bila customer dapat notification tu dia ada tulis logo, dia ada logo kita lah. Okey. Dalam semua store email kita. Okey, then ini adalah setting untuk store anda. Yang paling penting sebenarnya dalam setting store ni, kalau kita nak tengok sebenarnya adalah bahagian satu, regional ni satu. Okay. Dan bahagian yang you punya payment, the payment is quite straightforward actually. Bahagian shipping ni sebenarnya you kena sort out. Saya pernah buat untuk ada satu klien shipping je, sebab dia dah buat store tapi dia tak kerti nak buat shipping. So dia kata dia tak tahu macam mana nak buat. So saya tolong dia 1 hari lebih lah buat. 1 hari lebih baru tu buat untuk store shipping saja benda ni, sebab dia barang dia by weight so kena check juga dengan courier semua berapa harga. So this is macam ni, nampak tak? Self pick up kita disable. So kalau kita add tadi, tengok dulu. Minta maaf ada hiccup tadi sebab dekat browser tadi saya tak nampak benda tu. Saya tak tahu kenapa. Okay. Saya nak tengok je. Bila dah set up zone senang. Dia ada je mesti. Dia dah ada dah. So patut you pergi kat sini nampak ada manage zone. Ataupun you boleh terus create new zone. Okay, so contoh kalau you kata you ada customer dekat Singapore. Macam mana pula? You create new zone. Leave this page. Buat zone baru. Singapore. So you kata Singapore ni you tak boleh ikut harga ni kan? So you letaklah Singapore, you add country. Singapore. Add country. So you dari Singapore. Tak payah state, tak ada apa sebab di Singapore kan. Save. So you ada satu zone Singapore. Dan Singapore punya teks berlainan kan. So kalau contoh Singapore punya teks berlainan. Okay. Contohlah Singapore ni standard shipping kita letaklah. Patut tadi flat rate and more lah. Anything kita letak contoh. Singapore kaya. Tak RM50 lah. Singapore kaya pandai aku Set shipping region, advanced setting. Saya tukar Singapore dulu. Save finish alamak. Lupa tadi tukar nama dia. Kena tukar nama ni Status dia Singapore, standard shipping lah nama dia. Kena tukar. Standard shipping Singapore. Senang macam ni je. Singapore, save. Okay, dah. Save kat sini. Okay, then click back. Okay, so nampak you punya ni ada semua dah. Saya nak edit sikit nama senang. Nama senang, Sarawak. Untuk you all lagi nak faham. Apa-apa tak faham boleh sila, jangan malu-malu tanya Cikgu Yasir. Kalau Cikgu Yasir dia tak boleh explain, selalu dia akan juga refer pada saya, tapi Cikgu Yasir orang dia berkebolehan InsyaAllah boleh. Cikgu Yasir, sorry Cikgu Yasir, saya ambil sikit masa Cikgu Yasir sekejap. Okay, kita edit sikit. Okay. Okay.
Baru nampak cantik sikit tadi ni. Okey. So kita punya shipping semua nampak Singapura, Sarawak, Semenanjung, Sabah. Semua dalam ni dah. Okey. Okey. So kalau macam Singapura tadi cukai dia lain. Kita manage tax. Contoh Singapura ni cukai lah 2.5% ataupun cukai dia tak tahu lah macam mana. Tapi usually kalau seller you pandai ni, you kata we don't in charge of your ni sebab dia akan pergi dekat dunia custom tak. Dan tu cukai dia kena deal dengan custom dia macam mana. So your price doesn't include custom dia ni. So you boleh buat basically you punya SST tadi contohnya macam sebab kita jual kita still kena charge macam ni. So sama je lah. Yang ni tak payah ubah lah. Okay. Okay. Itu untuk sini, taxes, notification. Dan satu lagi bahagian saya nak tunjuk kat you all adalah kalau you dapat ada diskaun, you boleh letak kat sini. Kalau ada kupon you nak buat pun boleh letak kupon kat sini. So bila customer nak check out, customer hanya apply kupon tu dan you boleh buat kupon you ni untuk semua barang atau by kategori, okay, ataupun by total pun boleh dan bila tarikh tamat dia. Contohnya you nak buat ni ada end date bila. Kalau kupon you tak ada end date, you just nak run je dulu pun boleh. So you, yang ni kod ni you taruh je kod apa-apa pun tak apa. Lepas tu you letak discount value berapa. By percent je tu kan. Macam ni. Atau you kata if you guys want to get free shipping, you letak macam ni. Free shipping pun boleh. So apply this coupon to get free shipping from us. So ini salah satu cara kalau you nak push website you letak kat Facebook, we have a sale. Please go to this site to get free shipping from us. Lepas tu pergi website tu kat situ ada. You dapatkan contohnya discount code lah. Untuk dapatkan ni. Okay. Satu lagi yang last kali saya nak kena tunjuk kat sini sebenarnya dalam website ni bila kita buat. Ingat tak semalam kita belajar pasal Google Analytics. Saya tunjuk sekejap Analytics punya screen dekat anda. Saya tunjuk Analytics punya screen dekat anda. Okay, yang ini semalam kita belajar yang bila anda create account analytic, anda akan dapat satu, okay, anda bila dah set up account analytic anda dia akan rupa macam ni dan kat sini sebenarnya ada satu kod, okay, yang anda kena apply dalam website anda. Itu sebab saya kata analytic ni hanya orang website owner saja boleh nampak. Klik dekat butang admin ni, akan anda nampak kod kat sini. Kalau tak tahu kat sini tak tulis kod, klik kat property setting, kat sini ada kod ni. Kod ni anda copy. Okey. Kod tu anda copy dan anda masukkan dalam website anda. So website anda contohnya kita pergi balik skrin tadi tu. Okey. Semua nampak skrin ni kan? Okey. So pergi dekat bahagian setting. Okey, pergi kat Google Service. Okey, Google Analytics. Klik connect, masukkan kod anda. Yang apa-apa kod tu lah macam ni, kod ni kan. Kod ni. Kod dia mesti start dengan UA kod dia contohnya macam ni. Jangan letak kod ni. Kod ni bukan website anda, nanti no point. Contohnya ni kod dia. Lepas tu klik save. Itu saja perlu buat. Dan dalam masa sama jangan lupa juga untuk share analitiknya ni dengan Cikgu Yasir dengan meletakkan dia dalam anda punya ni. Sebagai dia hanya sebagai viewer saja. So boleh klik kat sini. Okay. Property, access management. Jemput dia, masuk dengan meletakkan dia sebagai read and analyze sahaja. Itu sahaja. Letak ilmu Cikgu Yasir. Okey Cikgu Yasir, saya rasa saya dah ambil terlebih masa dalam 10 minit ekstra 30 minit ekstra. First of all, minta maaf atas ada kesulitan tadi. Yang buruk dari saya, yang baik dari Allah. Saya betul-betul minta maaf atas kesulitan tadi. Kejap saya screen balik ni. Sekejap. Okey. Minta maaf banyak-banyak atas segala kesulitan. Cikgu Yasir ada online, Cikgu Yasir? Cikgu Yasir nak. Cikgu Yasir gambar cantik tu. Ada. Sorry semua pasal kesulitan tadi. Ada macam bugs pula dekat browser tu.
Kalau untuk pengetahuan semua, kalau online store, kadang-kadang memang ada problem bukan saja kat situ. Yang tu dia dah ubah features dia tu. Sebab tu yang cari tu kan. Satu lagi, apa nama ni? Bila masuk online store tu saja, kadang-kadang dia ada macam tadi dia ada stuck sikit, kita tak boleh edit produk. So kalau jadi macam tu is okay. Mungkin dia orang tengah buat maintenance ke apa ke, biar dulu, offkan dulu ataupun keluar dulu, nanti masuk balik try. Selalunya boleh lah. Dia macam tu. Okey, kalau ada apa-apa masalah tak faham boleh tanya Cikgu Yasir, dan insya-Allah Cikgu Yasir pun kalau boleh tanya saya juga lah.